Okey, baik. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, kita buka kelas kita ngomul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni siapa yang masih berdegil lagi, yang cuba conteng, tolong berhenti . Kalau siapa berhenti, Ustaz ambil tindakan, Ustaz ambil gambar, Ustaz tunjuk mak ayah kamu. Faham tak? Kau itu masih okey. Okey, yang mana kawan-kawan yang kat luar tu tolong ajak dia masuk kelas. Tengok Ustaz tutup balik. Tolong Ustaz minta tolong sangat, minta kerjasama sangat. Tolong jangan conteng dan cuti apa-apa di ruangan perkongsian di sini. Tolong sangat. Siapa yang tak dengar, tak ikut arahan, Ustaz takkan bagi dia quiz. Siapa nak dia dia hadir pada perlibatan, tolong bagi sama. Faham ya? Tidak dibenarkan buka mikrofon sama sekali. Dengar dahulu apa yang Ustaz Syafiq nak sampaikan. Boleh ya? Kalau boleh angguk atau bagi bagi reaksi good. Faham. Okey. InsyaAllah pada pagi ini Ustaz Syafiq akan mengajar subjek Tauhid tahun 2. Tajuk kita pada pagi ini adalah beriman kepada kitab. Yang minggu sebelum ni Ustaz ada ajar subjek Tauhid juga. Tapi tajuk lain kan, betul tak? Beriman kepada, sebelum ni Ustaz ajar beriman kepada malaikat. Selepas kita dah faham pasal beriman kepada malaikat, siapa boleh tahu rukun iman yang keberapakah yang kita nak belajar ni, beriman kepada kitab? Kata rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Beriman kepada kitab ni rukun yang keberapa? Siapa nak jawab? Nak jawab buka mic seorang saja. Okey, siapa nak balas chat boleh balas chat. Rukun keberapa? Kelima. Siapa? Alisha kata kelima. Siapa lagi nak jawab? 2 orang. Lagi 2 orang lagi. 2 orang lagi boleh jawab. Rukun iman beriman kepada kitab. Di manakah terletaknya rukun beriman kepada kitab ni, kat mana? Terletak kat mana? Yang keberapa? Jawab. Boleh? Cuba je. Tak ada siapa jawab? Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Jawapan dia Ustaz akan bawa ke seterusnya. Okey, lihat. Jom kita tengok. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Hari ni pembelajaran kita pada Allah Akbar. Ustaz dah masak dia. Laptop ni dah lambat sikit. Pula dah. Okey, yang pertama hari ini Ustaz nak ajar macam mana kita nak menyebut pengertian beriman kepada kitab. Itu yang pertama yang Ustaz akan mengajar kamu. Yang kedua, macam mana kita nak menyatakan hukum beriman kepada kitab. Nak tahu hukum pula. Yang ketiga, nak tahu nyatakan dalil nakli beriman kepada kitab. Tak boleh kita kalau perkara-perkara macam ni, rukun-rukun iman semua ada dalilnya sendiri, dalil nakli dari kata firman Allah Taala daripada Quranul Karim. Yang keempat,
menyenaraikan nama kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Rasul. Yang kelima adalah menyenaraikan nama Nabi dan Rasul diturunkan kitab. Okey, yang pertama pengertian. Kita akan perjalanan kita yang pertama adalah pengertian. Perjalanan kedua adalah hukum. Perjalanan terakhir kita, platform kita dalil. Platform pertama pengertian. Okey, pengertian membuat maksud Allah Ta'ala telah menurunkan kitab. Kitab kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Menjadikan buat apa je? Nak menjadi apa tu? Ni kenapa diturunkan kepada Nabi dan Rasul? Nak buat apa? Dijadikan, menjadikan panduan hidup manusia. Okey, yang seterusnya, apakah hukum? Tadi kita cerita pasal pengertian. Sebab apa? Yang pertama apa? Ustaz nak suruh kamu dapat menyebut pengertian dengan betul. Yang pertama, pengertian beriman kepada kitab. Allah Ta'ala telah menurunkan kitab kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian, dah turun kepada Nabi dan Rasul, menjadikan apa? Menjadikan satu panduan, menjadikan panduan utama kepada hidup, panduan hidup manusia. Okey. Yang seterusnya, hukum. Hukum adalah wajib ya, beriman kepada kitab, tak ada harus, tak ada sunat, tak ada haram. Dia adalah wajib. Siapa yang anggap beriman kepada kitab ni dijadikan harus atau sunat, dia bukan wajib, agak berbahaya situ kita, iman kita kena, nak tak nak kena beriman. Kalau kita tinggal iman kita tinggalkan keimanan kita antara salah satu 6 perkara itu, dari sisi Allah Ta'ala anggap kita tak beriman langsung pada semua perkara. Kalau nak beriman pada semua. Tak payah pilih-pilih. Nak beriman pada Allah. Nak beriman pada kitab. Nak beriman pada kitab je lah. Nak beriman pada Allah je lah. Tak nak beriman lain. Tak boleh. Dia bukan jadi satu pilihan. Ini adalah satu kewajipan. Faham ya setakat ni? Itulah Ustaz nak sampaikan, wajib beriman kepada semua kitab yang telah diturunkan. Bermakna Al-Quranul Karim adalah kitab yang utama kepada umat kitab utama Islam. Kitab utama untuk orang-orang Islam. Itu Al-Quranul Karim. Turunkan kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW. Itu antaranya. Kalau kita kitab lama, kitab semua kitab. Kalau semua kitab bermakna adalah kitab lama sebelum turunnya Al-Quran. Okey, lepas tu kemudian bila kita dah tahu isi kitab tersebut, kita kena wajib mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan ikhlas. Kita dah mengamalkan isi dia, kita dah baca Quran tu, kita amalkan lah. Sebab tu lah Al-Quran jangan dibuat baca sahaja. Kita dah buat baca, kalau ada yang tafsiran atau terjemahan, bukan tafsiran, terjemahan, cukup sekali terjemahan kamu baca, kamu faham apa faham, okey, kamu kena buat apa? Kena amalkan lah. Kalau amalkan berbentuk doa, amalkanlah ayat tersebut. Faham ya? Nur Izahra. Faham ya? Okey. Okey, kita dah sampai dalil lah. Okey, dalil pula. Semua berkaitan dengan keimanan, dengan keislaman, semuanya ada dalil. Tak ada yang tak ada dalil. Okey. Okay, dalil beriman kepada kitab. Ustaz bacakan dulu dalam firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Surahallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad SAW, dan juga dengan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu. Surah An-Nisa ayat 136. Tadi dalil tadi menunjukkan kita
beriman sepenuhnya kepada Al-Quranul Karim, maka pelbagailah telah pelbagai kitab sebelum Quran telah diturunkan. Kat sini ada 4 nama-nama kitab. Yang pertama, kitab Al-Quran. Al-Quran ni lah kita jadikan panduan tu. Sebagai panduan, sebagai panduan hidup manusia. Jadi yang kita baca, Qul huwallahu ahad, Allah samad dan sebagainya, baca-baca, amalkan di dalam solat, itu dia panggil amal lah tu. Mengamalkan. Dan kita tahu tafsir atau terjemahannya, mengamalkan ni perbuatan itu lebih baik. Tu Al-Quran. Yang kedua, Injil. Yang ketiga, Az-Zabur. Yang keempat, At-Taurat. Okay, mari kita lihat. Yang empat jenis nama kitab ni, siapakah Nabi yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, diturunkan kepadanya. Nabi-Nabi mana yang telah dipilih oleh Allah untuk maksudnya dia telah diturunkanlah bagi kitab ni pada para Nabi sewaktu dahulu. Jadi kita lihat. Ni dia jawapan dia. Kena ingat ni. Yang pertama Al-Quran. Siapakah Nabi yang diutuskan untuk telah diturunkan Al-Quran. Cuba tengok. Nabi apa? Nabi Muhammad Nur Izahra tu apa Nabi Nur Izahra? Al-Quran tu siapakah Nabi? Nabi Muhammad SAW. Okey, bagus. Okey, bawah dia kitab Injil. Kalau kitab Quran Karim, bawah dia adalah kitab lama. Maksudnya kitab selain Quran. Kini ada kitab yang terdahulu. Ni kitab Injil. Injil siapakah Nabi? Siapakah nabinya? Nabi Isa alaihissalam. Okey, seterusnya kitab Az-Zabur. Kitab Zabur. Siapakah Nabi? Nabi yang memegang kitab Zabur. Yang bawa kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam. At-Taurat. Safiyah Nur Aira. Siapakah Nabi yang membawa kitab Taurat? Nabi apa? Nabi Musa. Pandai. Nabi Musa alaihissalam. Pastikan apa yang kamu sebut ni, apa yang Ustaz sebut untuk kamu semua ni, kamu kena ingat, dan maka kamu kena ingat selama-lamanya. Bukan hanya untuk kuis. Ingat sampai bila-bila. Faham ya? Ni tentang keimanan ni bukan perkara yang main-main ya, murid tahun 2 Firdaus. Okey, seterusnya. Okey, kita dah selesai mengetahui beriman kepada kitab. Jom kita tadah tangan. Kita baca doa. Doa ni kita selalu amalkan di sekolah, di syllabus sebelum ni. Kita baca doa di akhir doa kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tadah tangan. Semua tadah tangan. Nak baca doa ni kita nak minta kita dapat barakah. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir doa kita sebegini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 201. Antaranya doa daripada kitab Al-Quranul Karim yang selalu kita baca. Surah Al-Baqarah. Okey. Yang ke bawahnya adalah doa khatam Quran. Siapa tahu doa khatam Quran? Jomlah kita sama-sama bacakan doa khatam Quran. Yang mana kita walaupun kita baca Quran, siapa kalau yang baca Quran, dia kalau baca Quran daripada muka satu, dia berjaya habiskan satu muka, dia bolehlah kan doa khatam Quran. Okey, jom sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran
وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Macam itulah bacaan doa khatam Quran Kalau rasa baca Al-Quran boleh amalkanlah doa khatam Quran ni untuk kamu. Okey, sekarang ni persoalan. Inilah yang yang mana tipati kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Okey. Yap. Okey, cuba tengok. Tahukah kamu semua kitab yang telah diturunkan ni oleh Allah SWT adalah sebagai panduan hidup. Betul tak? Betul. Betul ke salah? Betul. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Turki. Bahasa Turki ke? Bahasa Turki ke apa tu? Ke bahasa Jawa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab yang kamu baca sebelum ni, Alif Bata yang kita belajar Bata dengan apa tu sampai ke Iqra 5, Iqra 6. Itulah dia. Orang kata asas. Yang mana asas ke baca Quran dalam bahasa Arab. Siapa suka bahasa Arab angkat tangan? Siapa suka bahasa Arab? Siapa suka bahasa Arab angkat tangan? Okey, tak suka. Tak suka susah. Okey, tak apa. Sebab apa? Al-Quran pun kalamullah tu pun bahasa Arab. Jadi Rasulullah Nabi kita pun orang Arab, bahasa baginda pun bahasa Arab. Okey, tengok kitab Injil pula. Kitab Injil diturunkan dalam bahasa Sarbani. Asalkan perkataan Surbani. Dalam bahasa Surbani. Kitab Injil Okey, tengok yang ketiga, kitab Zabur diturunkan dalam bahasa Qibti. Qibti. Jangan salah Kalau jawab kuis nanti, kejap lagi kita ada kuis. Siapa yang tanya ni? Surbani. Okey. Okey, asalkan perkataan Sarbani. Sinra, ba, alif ba, nun yani. Sarbani. Kitab dalam bahasa Sarbani. Dia ada perkataan yang boleh kita ingatlah. Faham ingat ni bahasa-bahasa ni. Kitab Zabur diturunkan dalam bahasa Qibti. Dapat Dapat. Safia dapat. Kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Dapat. Faham Kejap lagi ada kuis ni. Okey, jangan conteng. Pula ada conteng Tengok. Okey. Tahukah anda selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf kepada terima kasih ya Padam. Pula tengok. Jangan tekan apa-apa. Laptop Ustaz jam. Jangan tukar-tukar. Kejap ni. Selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf kepada Nabi dan Rasul. Antaranya, yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam
mendapat 10 suhuf. Nabi Idris dapat 30 suhuf. Tengok ni. Nanti kat dalam kuis kang tak dapat tengok balik nota ni. Nabi Syith mendapat 50 suhuf. Nabi Ibrahim dapat 10 suhuf. Nabi Musa 10 suhuf. Nampak? Ustaz pun tak tahu apa ni suhuf kan? Apa suhuf-suhuf ni kan? Kita ingat yang kita tahu Quran, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur yang tebal-tebal kan. Suhuf ni apa dia? Jom kita tengok. Suhuf ni adalah dari segi masuk adalah lembaran. Tu tengok dah bulat tu. Terima kasih yang bulat. Lembaran. Dari segi bahasa adalah lembaran. Dari segi istilah pula, wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul berbentuk lembaran. Faham setakat ni? Faham tak? Okey. Siapa yang betul-betul faham, jadi Ustaz akan kongsikan kuis. Okey. Setakat dia tak faham tak? Semua faham? Sifat ke suhuf? Suhuf. Ustaz, lembaran tu apa? Lembaran ni dia macam keratan tau. Keratan akhbar. Mana tengok surat khabar tak? Surat khabar? Tak pernah tengok surat khabar? Lembaran. Lembaran ni macam ada, dia macam mana tak kena tunjuk contoh Lembaran. Dia lembaran tu Zara Alisha. Kalau lembaran tu, dia kalau sebenarnya Ustaz tak bayangkan, kalau tarik tu dia lembaran lah tu. Dia macam scroll kita gulung-gulung. Dia macam tu, lembaran. Orang bagi surat zaman dulu ke? Dia zaman dulu, dia lembaran besar. Dia lembaran besar, bukan kecil. Dia berbentuk macam Zara kata tadi. Tu ada apa? Sedikit betul, tapi lembaran tu dia besar. Dia bukan macam bagi hantar surat-surat kan. Bukan yang tu lah ya. Dia ada sikit betul lah. Cuma lembaran tu dia besar lagi. Tu yang dipanggil suhuf tu. Suhuf. Bukan suhuf. Tambah F. Sifat ke suhuf. Dapat ya? Safia Nur Aira. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, sekian daripada Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, jom. Kita Ustaz nak pasang kuis pula. Pasang kuis untuk kamu. Okey, semua berapa orang ni ada ni? Tak ada. Kejap. Ustaz akan hantar dekat chat nanti ya.